Assalamualaikum dan salam sejahtera empat berlian. So hari ini cikgu akan masuk topik yang baharu iaitu bab 4 komposisi kimia dalam sel. Okay. Untuk subtopik 4.1 kita akan tengok berkaitan dengan air. Okey. Sifat dan kepentingan air dalam sel ini adalah kita akan tengok dari segi kekutuban air, daya lekitan dan daya lekatan air, muatan haba tentu air. Okey, pertama kita tengok dahulu kekutuban air. Okey, air adalah sebatian tak organik, okay, yang terdiri daripada unsur H dan O, di mana 2H1O. Ni 2H1O. So H2O itu adalah dalam bentuk formula kimia untuk air H2O. Okey. Molekul air ialah molekul yang berkutub kerana elektron yang dikongsi di antara oksigen dan hidrogen akan tertarik ke arah oksigen yang lebih elektronegatif. Okey. Kenapa air adalah molekul yang berkutub? Ia disebabkan oleh ada elektron yang dikongsi di antara oksigen dan hidrogen. Okey. Di antara oksigen dan hidrogen ni hidrogen dia ada elektron dia. Okay. Oksigen dia ada elektron dia. So ada elektron yang dikongsi di antara H dengan O ini. Okey, detailnya kamu akan belajar dalam kimia nanti. Okey, ini kamu fahamlah. Dia berkutub kerana elektron dia dikongsi di antara oksigen, unsur oksigen dan hidrogen ini. Okey. Dan dia akan tertarik ke arah oksigen yang lebih elektronegatif. Oksigen O negatif. H positif. Dia dah tulis kat sini. Okay. H positif. Oksigen negatif. Okay. So molekul air berkutub sebab dia ada elektron yang dikongsi antara oksigen dengan hidrogen ni, ada elektron yang dikongsi. Okay. Sebab itu molekul air adalah molekul berkutub. So, kekutuban ini menghasilkan ikatan hidrogen dan membolehkan air bertindak sebagai pelarut semesta. Okay. Kekutuban ini, yang tadi kita cakap molekul air itu berkutub. Dia berkutub sebab dia ada elektron yang dikongsi antara hidrogen dan oksigen. Jadi, bila air ini sifat dia berkutub membolehkan dia dapat melarut. Dia dapat larutkan kebanyakan bahan. Itu yang dipanggil sebagai pelarut semesta. Okay. Sifat pelarut semesta air membolehkan zat terlarut seperti glukosa, elektrolit diangkut merentasi membran plasma ke dalam sel untuk tindak balas biokimia. Sebab tu badan kita perlukan air ini. Berapa peratus dalam badan kita terdiri daripada air? 60% badan kita terdiri daripada air. So kita tak boleh kekurangan air sebab air ini penting dalam tindak balas biokimia dalam badan. Okay, maksudnya proses-proses yang berlaku dalam badan kita ini memerlukan kehadiran pelarut, memerlukan kehadiran air. Okey, seterusnya daya lekitan dan daya lekatan air. Okey, daya lekitan adalah antara satu molekul air
dengan molekul air yang lain. Okay? Air dengan air ini adalah daya lekitan. Okay. Daya lekatan pula adalah molekul air dengan dinding. Kalau dinding ni bekas, so daya lekatan adalah molekul air dengan dinding gelas, dinding bika, dinding xylem. Itu adalah lekatan. Lekitan air dengan air. Lekatan air dengan bahan lain. Bukan bahan, maksudnya air tu berada dalam mana supaya dia lekat dekat dalam tu. Kalau dia berada dalam salur xylem, so molekul air dengan dinding xylem ni dah adalah daya lekatan. Okey. Molekul air melekat antara satu sama lain melalui daya lekitan. Pada masa yang sama, molekul air juga melekat pada permukaan lain melalui daya lekatan. Permukaan lain maksud cikgu ya, permukaan lain. Okay, permukaan lain tu macam gelas ke, bikar ke, salur xylem ke, apalah. Kapilari darah ke. Okay. Kalau air dengan air, ia adalah lekitan. Okay, kedua-duanya menghasilkan tindakan kapilari yang membolehkan air memasuki dan bergerak di sepanjang ruang yang sempit, misalnya dalam salur xylem. Sebab ada daya lekitan dan lekatan ini, dia akan menghasilkan tindakan kapilari. So, menyebabkan dia boleh bergerak sepanjang salur xylem tu. Dia boleh naik daripada akar ke atas ke bahagian tumbuhan. Okay? Sebab adanya daya lekatan dan daya lekitan ini. Kalau tak ada daya lekatan, dia naik sekejap, dia jatuh balik. Naik sekejap, jatuh balik sebab dia tak melekat pada dinding. Kan? Pada permukaan dia. So, dengan adanya daya lekatan dan lekitan ini menyebabkan air itu boleh diangkut dari akar, dari bawah ke seluruh bahagian tumbuhan. Contoh untuk tumbuhan lah. Okey. Seterusnya, muatan haba tentu air. Okey. Air mempunyai muatan haba tentu yang tinggi iaitu 4.2 kilojoule per kilogram per darjah Celsius. Okey. Ini bermaksud untuk nak menaikkan suhu 1 kilogram air sebanyak 1 sentimeter, 4.2 kilojoule tenaga diperlukan. Maksudnya contoh, dalam satu bekas, kita masukkan 1 kilo air. Okay. Kemudian kita panaskan. Nak naikkan 1 darjah Celsius, contohnya dari 39 ke 40 darjah Celsius suhu air tu, nak naik 1 darjah Celsius, perlukan 4.2 kilojoule tenaga. So, itu bermaksud nilai yang tinggi lah kan. So, air mempunyai muatan haba tentu yang tinggi. Air menyerap, okay, air menyerap banyak tenaga haba dengan kenaikan suhu yang kecil. Okay, ciri ini sangat penting untuk mengekalkan suhu badan organisma. So, badan kita kan banyak kaya dengan air. Jadi, nak menaikkan satu suhu tu, maksudnya daripada badan kita 37 nak naikkan 38 tu, dia memerlukan tenaga haba yang banyak. Tenaga haba yang banyak untuk nak naikkan satu suhu je. Sebab tu kita, kalau tak nanti kan, kita dah panas sikit, suhu dah naik sampai 40 demam lah pula kan. So, nak naikkan 1 darjah Celsius itu perlukan banyak tenaga. Jadi, tak sewenang-wenang yang tak mudahnya badan kita nak naikkan suhu. Jadi, dengan ciri ini menyebabkan suhu badan organisma dapat dikekalkan. Okay? So, itu 3 ciri air. So, nanti kita akan sambung 4.2 pula. So, sampai di situ sahaja untuk subtopik 4.1. Terima kasih.